Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Untuk jom santai malam hari ini pastinya bersama saya Rizal Ismail. Akan teman-temankan anda malam ni salam hujung minggu semuanya. Apa agaknya anda lakukan aktiviti hujung minggu ni ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Mudah-mudahan insya-Allah. Jom santai malam pastinya ada perkongsian menarik dan topik bicara kita hari ni dah episod yang ke-9 dah pasti dengan tamu istimewa kita. Murahnya payment show nasyid. Belajarlah hargai karya seni. Topik bicara kita hari ini dengan siapa? Nantikan kejap lagi perkongsiannya untuk Jom Santai Malam. Bercinta dalam dilema, mencari yang tiada dijangka. Biar sakit yang kau sedia, sepenuh jiwa ku reda. Terima kasih kepada anda yang saat ini tonton kami di channel YouTube Rizal Ismail Official. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe YouTube channel Rizal Ismail. Tanda sokongan anda untuk Jom Santai Malam pada hari ini. Yang pastinya ada tamu istimewa kita yang kita bawakan untuk anda. Kita nak cerita tentang perkembangan dan juga berkaitan dengan topik yang kita akan bawakan pada hari ini. Dan bersama dengan saya hari ini, Presiden Munsyid Malaysia Muhammad Razin Cik Mut daripada kumpulan Mestika bersama dengan saya saat ini. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, kat mana tu? Saya berada di rumah. Di Bandar rumah, Puncak Alam. Di Bandar Puncak Alam. Alhamdulillah ya, dapat juga kita bersama-sama untuk Jom Santai Malam hari ini. Mudah-mudahan perkongsian kita ni pastinya akan berjalan lancar. Amin. InsyaAllah. Dan seperti mana yang ramai dah pun tahu, Razin Mestika ni merupakan Presiden Munsyid Malaysia, ahli lembaga pengarah RPM juga, serta karyawan seni USIM di Universiti Sains Islam Malaysia. Kemudian Executive Director Maledi Couture. Betul sebutan tu? Betul. Okey, dan banyak sebenarnya jawatan yang disandang oleh Razin Mestika ni. Pastinya banyak jugalah perkara yang nak difikirkan. Okey, untuk awal ni pastinya ramailah yang mengenali Razin ni adalah salah seorang daripada ahli kumpulan Mestika. Dan katanya ada nama gelaran apa? Tok Jeng. Apa maksud Tok Jeng tu sebenarnya? Dia sebenarnya Tok Jeng ni adalah gelaran daripada sekolah menengah. Ketika tu saya di Sekolah Menengah Sains Dungun. Saya ingat kawan saya yang mulakan gelaran ni, kawan saya nama dia Azizul Azali Ibrahim. Kita panggil dia Jibong. Dia lah yang tak silap saya lah yang mulakan gelaran ni. Dia sebenarnya cuma orang kata, ketika saya di hostel dulu, saya ni orang yang ditua-tuakan lah. Maksudnya dianggap ketua. So itu yang jadi tok tu, macam penghulu lah kan. Mungkin sebab nampak matang kot masa tu ya. Mungkin lah. Tapi maksudnya itulah sebab ditua-tuakan, dijadikan ketua lah secara tak langsung pada batch pada ketika tu, yang lekatlah nama Tok Jeng sampai ke sekarang lah. Itu yang panggil Tok Jeng tu ya. Okey, dan katanya lahir pada 27 Julai 1983. Sekarang 23 Mac sebenarnya, lebih tepat. 23 Mac, bukan 27 Julai. Okey, maafkan saya, 23 Mac 1982. Okey, alhamdulillah, dan orang Aceh Kelantan lah. Betul. Orang Kelantan, dan alhamdulillah pernah menamatkan pengajian Diploma Pengurusan Maklumat, Sarjana Muda Pengurusan Maklumat dan Sarjana Pentadbiran Perniagaan MBA di Universiti Teknologi Mara UiTM. Sesuai lah, sekarang pun dah berniaga ya katanya. Pastinya ada yang kita nak ceritakan nanti kan. Kalau dalam ahli keluarga lah, macam tadi kalau dengan kawan-kawan panggilannya Tok Jeng kan. Kalau panggilan manja lah dalam family tu mungkin ada juga kan. Saya kalau dalam family saya ni adik lah. Sebab saya berbungsu. Itu dah kan panggilan manja. Kakak saya panggil saya adik lah. Panggil adik lah. Walaupun dah ada gelaran-gelaran. Walaupun dah berumur, dia dah tua sebenarnya.
Tak apa, jiwa masih muda lagi, muka pun maintain Ya. lagi, nampak muda lagi kan. Okey, alhamdulillah. Panggilannya adik lah. Okey, dan untuk awal ni sebelum kita terus pada tajuk bicara kita hari ni, kita nak tahu jugalah berkaitan dengan perkembangan kumpulan Mestika sekarang ni. Tiga orang ahlinya, kalau kita lihat dalam persembahan dan juga rakaman-rakaman lagu yang terbaru menampilkan kolaborasi bersama dengan Dakmi, serta sahabat-sahabat Munsyid Intim Rabbani dengan Hijaz. Agaknya projek apa tu? Mungkin Razim boleh cerita Okey, sikit. sebenarnya hari ni saya pun baru saja selesai balik ke perapan tadi untuk Mm-mm. sidang media projek album Sahabat Selamanya. Sahabat Selamanya adalah Sahabat satu projek selamanya. yang dikendalikan ataupun diketuai oleh Dakmi, di mana dalam album ni Dakmi berkolaborasi dengan Mestika, Hijaz, Intim Mm-mm. dan Rabbani. Setiap perkumpulan tu melahirkan dua single baru. So Mestika pun Hmm. ada 2 single, semua setiap kumpulan ada 2 single. Mestika merakamkan semula, okay, ni saya umumkan secara eksklusif lah. Uh-uh. Di Santai Malam ni saya umumkan sebab tak umum lagi sebenarnya sebelum ni. Mestika Mm-mm. akan terbitkan 2 single, satu kita rakamkan semula lagu Layak Keinsafan, Oh, satu sedap lagu lagi tu. adalah satu lagi adalah lagu baru ciptaan Halim Ahmad dan lirik oleh Itu Rara berjudul Apa Khabar Apa Cerita. Jadi insyaAllah sekitar 9 hari bulan ni kita akan release dia punya track di platform-platform digital. Okey, itu kompilasi lah. Maksudnya dia satu album, dia setiap kumpulan tu ada dua-dua lagu macam tu. Ya, dia semuanya boleh Oh. dikatakan rakaman baru, lagu baru lah, ada lagu baru dan ada satu lagu cover version. Semua kumpulan macam tu. Dakmi sendiri pun ada lagu baru, diterbitkan sebagai satu album lah walaupun dalam bentuk digital. Kita dah shoot video klip juga, bukan sahaja audio tapi ada juga video klip yang ada penceritaan tersendiri. Cuma video klip tu akan lewat sikit, lebih kurang seminggu selepas kita terbitkan audio dia pada 9 hari bulan. Alhamdulillah. Dan pasti mungkin ada dapat kerjasama daripada mana-mana agensi ke, atau mungkin ada tajaan kan? Sebenarnya projek ni juga projek yang disokong oleh DKD Dana Kandungan Digital oleh Kementerian Komunikasi Multimedia. Dan turut terlibat adalah Universiti Utara Malaysia, ni BCIM, Bachelor of Creative Industry Management. Dia orang lah yang buat projek ni. Semuanya orang-orang industri yang duduk belakang tabir tu bergabung tenaga menyiapkan projek inilah, membantu Dakmi sebagai sebahagian daripada modul untuk final year projek mereka. So ramai, kalau kita sebut seorang-seorang dalam ni mungkin ramai yang kenal, antaranya Kak Nila Kurnia, ada seorang tu, ramailah orang-orang yang terlibat. Hebat-hebat lah ya. Hebat semuanya. Cuma mereka mengambil peranan yang berbeza dalam menerbitkan album kali ni. Memang nampak kelainannya tu, dan pastinya menarik. Pasti ramai tak sabar nak dengarkan kompilasi album tersebut. Kita doakan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, dan saya pun sangat tunggu untuk dengarkan lagu-lagu yang baru tu. Layak Keinsafan tu sebenarnya antara lagu favourite sebenarnya masa kerja dekat IKIM dulu. Kalau Mestikanya saya rasa antara lagu yang ni dia egois dengan Layak Keinsafan. Layak Keinsafan ni satu lagu yang jadi signature lah pada Mestika sendiri. Dan sebenarnya lagu-lagu yang dirakamkan oleh artis lain juga dalam projek ni semua lagu-lagu signature. Sebagai contoh, Mestika of course Layak Keinsafan, Intim merakamkan semula Kasih Kekasih, Rabbani merakamkan semula Pergi Tak Kembali, Hijaz merakamkan semula Fata Morgana. So semuanya adalah lagu-lagu yang menjadi signature kepada kumpulan masing-masing lah. Saya rasa menarik lah untuk dinikmati oleh pendengar-pendengar di luar sana. Cuma of course lah orang akan bandingkan dengan lagu yang dulu macam mana kan, dan sebagainya. Itu perkara biasa. Cuma insyaAllah hasilnya tidak mengecewakan. Amin, mudah-mudahan insya-Allah. Banyak lagi kita nak cerita lepas ni tentang Mestika pula. Okey, topik bicara kita hari ni, Razim, murahnya payment show nasyid. Belajarlah hargai karya seni. Okey, isu ni pernah sebenarnya dibangkitkan oleh Ammar dalam satu paparan akhbar. Kalau tak salah saya, ada lukisan dan penulisan berkaitan dengan isu payment untuk kumpulan nasyid ni. Okey, menarik kita nak bincang lepas ni. Kita nak rehat kejap, Razim. Okay, kembali lepas ni bersama saya Rizal Ismail dan Razin Mestika dalam Jom Santai Malam. Terus bersama kami untuk dengarkan perkongsian yang lebih menarik. Aku tahu inilah kasihmu, dan ku tahu di segenap ruang rasaku telah kau
Kembali bersama saya Rizal Ismail dalam Jom Santai Malam bersama dengan Razin Mestika. Okey, kita nak tahu sekarang ni Mestika terkini, kalau kita lihat ada 3 orang je. Dalam video tadi pun 3 orang je. Kat mana tu Razin? Dia pun macam depan pantai tu ya? Itu tak silap saya ketika satu program di Pahang. Itu saya rasa kat di Pahang. sekitar Tanjung Lumpur, tak silap saya. Lepas kami makan sotong celup tepung lah kan kat tepi pantai tu tu. muka nampak macam dah kenyang ni. Itulah. So kami ambil peluang tu untuk merakamkan video tu berkenaan lah. Yelah, tempat pun menarik, suasana tepi pantai kan. Okey, terkini Mestika, Khairul, Razin dan Khalil. Okey, bekas kumpulan Mestika ke? Saiful bekas Saiful sekarang ni dia lebih berehat sebab komitmen kerjaya yang agak ketat. Jadi dia minta untuk berehat, berundur dari segi berada di depan lah. So kita hormati keputusan dia. Dan setakat ni dia masih lagi anggota Mestika. Walaupun kami hanya tampil bertiga di pentas-pentas persembahan. Terpaksa beri peluang lah pada dia untuk menguruskan kehidupan dia dulu. Fokus pada kerjaya ya. Ya, betul tu. Yelah, kalau diteruskan mungkin komitmen pun tak dapat nak diberikan. Jadi mungkin berehat seketika. Okay, Alhamdulillah, Mestika pun dah menjayakan 3 buah album pada tahun 2004, 2005, 2007, 2004 Sendu dan Sendawa. Sendu Sendawa, 2005 Layak Insafan, 2007 313. Dan semua lagu-lagu memang lagu-lagu yang best lah. Memang antara lagu-lagu yang sentiasa diputarkan di radio, terutama di IKIM FM lah. Okey, dan album himpunan juga ada kompilasi pada 2012 iaitu Kasih bersama dengan Dakmi, Aisyah, Kulan Ramadi, Muaz, Wildan dan Lamda, artis dari Indonesia. Daripada kemenangan daripada Aceh. Katanya dan 2013 Projek Palestine. Dan bersama Dakmi, Dendang Anak, Farabi dan Dr. Ibrahim Ghaffar. Nama Mestika tu kan. Daripada awal dulu penubuhannya bernaung di bawah Hijaz kan. Siapa agaknya yang mula-mula nak tubuhkan kumpulan Mestika ni? Sebab dulu katanya Khairul, Saiful ada kumpulan baru, kumpulan lain sebelum ni. Ashifa katanya. Razin ada kumpulan Iswan, Khalil ada kumpulan Al-Wahdah. Lepas tu jadi Mestika. Macam mana? Mungkin nak cerita sikit. Kami semasa di kampus di UiTM Shah Alam, kami masing-masing daripada kumpulan yang berbeza. Memang bukan satu kumpulan lah bahasa mudah dia. Cumanya apabila Hijaz sedang mencari talent yang baru untuk artis rakaman berikutnya, ketika itu Khairul dia aktif dengan sahabat Hijaz. Jadi dia mengajak kami lah, saya ajak Khalil dengan Ipul untuk bahasa mudah dia pergi audition lah. Sebab kebetulan juga masa tu kumpulan-kumpulan asal kami tadi tu, Al-Wahdah, kumpulan Iswan dah tak aktif. Sebabnya kami berada tahun akhir diploma. Zaman belajar kan yelah. Kami dia macam tak ada grup lah, bahasa mudah dia begitu. Jumpa Abang Isman pula dia cam kaki kami sebab dia pernah jadi pengadil dalam pertandingan Asia IPT. So pernah jumpa lah muka-muka kami ni. Dah kenal lah. Macam kenal kan. So tapi dah nampak je. Walau bagaimanapun Hijaz sampai masa 1 tahun untuk maksudnya lama. Nak menandatangani kami sebagai artis rakaman lah. Maksudnya pada 2002, 2003 barulah sign, 2004 keluar album. Macam tu. Mungkin Hijaz ketika tu dia nak menilai karakter, nak menilai kesungguhan, adakah betul kami nak menceburi diri dalam bidang seni ni. Of course is not serius ke tak serius ke? Serius ke tak serius kan, bukan main-main. So akhirnya kami buktikan lah, maksudnya kami betul-betul serius dan the rest is history lah dengan lahirkannya album dan sebagainya. Dan album pertama tu pun terus dikenali sebab masa tu pun UNIC Intim pun bawa Hijaz tu Destinasi Cinta. Destinasi Cinta. Ketika album pertama tu memang Mestika didesain oleh Hijaz Record, memang berbeza dari segi penampilan, berbeza dari segi karakter lagu daripada Hijaz, daripada UNIC dan Intim. Malah dari segi marketing strategi dia, range umur yang kita cuba tangkap, Mestika ni kalau ikut rank dia bawah daripada Hijaz, atas daripada Intim. Dari segi kematangan tu yang nak diportray. Target Intim lebih remaja, walaupun Intim sebenarnya dia punya umur dia lebih senior daripada Mestika, tetapi dari target market lagu-lagu dia lebih remaja daripada berbanding Mestika.
That's why kalau kita tengok lagu-lagu Mestika ni isu-isunya lebih berat, lebih Betul. dewasa lah, lebih matang berbanding dengan lagu-lagu yang berkumpulan intim, dan UNIC ketika itu lebih ringan sebab dia nak suit dengan remaja yang menjadi target market mereka. So kami ni lebih sesuai lagu-lagu kami dengan kelompok yang meminati Hijaz. Itu yang cuba dibuat oleh pihak Hijaz Record ketika tu. Rahmat Ujian tu dalam album pertama Rahmat Ujian dalam album kedua. Album pertama antara lagu yang diingati of course lagu Destinasi Cinta lah, sampai masuk IKIM, Anugerah Cakra Nasyid IKIM. Kemudian kita ada lagu Inayah, lagu reggae. Yang dimainkan lagu Inayah tu dia lain dia sikit, dia lain. Yes, lagu reggae tu. Kemudian lagu Siratun Nabi. Siratun Nabi adalah lagu yang sangat popular di pertandingan-pertandingan nasyid sekolah. Selalu sangat sekolah-sekolah bawa. Ada lagu lagi antara lain lagu Yang Abadi. Ada Abadi lagu lama yang kami bawa sejak dari universiti. So ada 4-5 lagu ni memang yang yang menjadi selalu disebut lah oleh peminat-peminat kami. Dan kami memang cuba buat benda-benda yang berbeza sebab konsep album ketika tu pop etnik. Kita cuba angkat irama-irama tradisional yang pelbagai. Kita ada reggae, Jamaika, dia ada campuran dikir barat dan juga elemen wayang kulit melalui lagu Arus Ini, dialek Kelantan lagi. So macam-macam percubaan eksperimentasi yang kita buat melalui album pertama tu, alhamdulillah mendapat sambutan yang baik juga daripada peminat. Malah tajuk album tu pun pelik lah kan, bagi album nasyid Sendu Senaru, apa benda ni kan orang dengar. Tapi alhamdulillah ia tetap menjadi respon yang positif lah daripada peminat. Alhamdulillah. Okey, selain kolaborasi bersama dengan Otai dengan Otai sebenarnya dengan Dakmi, Hijaz, Rabani tadi, mungkin ada perancangan akan datang ke atau perancangan yang terbaru untuk Mestika ni, Razif? Of course ada perancangan kami, ada benda-benda yang kita tengah buat rancang dalam pipeline. Tapi fokus kami selepas ini selain daripada karya untuk kami sendiri, kami nak cuba rekrut bakat baru. Sebab industri nasyid kita ni semakin hari kita tengok kebergantungan kepada penyasyid senior tu terlalu tinggi. Maksudnya orang masih bercakap walaupun dah 10-20 tahun, orang masih bercakap pada kumpulan-kumpulan yang sama. Hijaz, Rabani, Intim. Which is bila boleh sebut nasyid je, Rabani, Intim, Hijaz, itu je yang kita kita kena mencontohi contohnya scene hip hop Malaysia walaupun Joe Flizzo masih di situ, Ultimate masih, tapi dia ada Bunga, dia ada Yoni Boy dan sebagainya yang baru. Itu dia juga berkembang kita perlu dalam nasyid. Ya, kita perlu ada kesinambungan legacy. Bukan tak ada tapi belum cukup ramai ataupun belum cukup kuat untuk menyambung legacy pada masa datang. Memang kita berbincang di kalangan penggiat-penggiat senior pun kita rasa bimbang. Mungkinlah kita akan kekal lah sampai mungkin 10 tahun lagi sebagai artis, tetapi tidak bagus jika orang masih hanya tahu pasal kita, tak ada penyambung ni legasi perjuangan nasyid generasi akan datang, betul? Generasi selepas itu. So Mestika pun mengambil satu inisiatif jugalah untuk kita cuba, bukanlah nak menandingi Hijaz Record tu, sukarlah sebab Hijaz Record tu telah membuat satu benda yang mungkin sukar nak dicapai orang lain. Betul, penerjemah nasyid hebat, bakat-bakat baru yang hebat kan. Termasuk Mestika. Ya, termasuk kami ya, betul. Mestika. So kita kena start lah. Tadi pun masa kita dalam PC, selepas PC pun kita berborak, kita bercakap perkara yang sama. Setiap kumpulan senior mesti ada, kita cuba groom paling tidak satu ataupun dua bakat baru yang boleh impactful pada industri dan boleh menyambung legasi kita supaya media kenal, peminat-peminat kenal. Inilah orang yang akan menyambung legasi nasyid di Malaysia ni selepas era kami berakhir, kalau itulah. Dan pastinya dakwah tu tak akan berakhir lah. Dan cara untuk supaya ia terus bersambung dan berterusan dengan melahirkan bakat-bakat yang baru pula daripada yang mencoraknya, insan-insan yang hebat lah seperti Mestika jugalah. Okey, dan kita beralih pada topik bicara kita, murahnya payment show nasyid ni. Belajarlah hargai karya seni. Okey, saya yakin ramai dekat luar sana yang tak terlibat dengan industri muzik ni, dia tak tahu sebenarnya kan cara pembikinan lagu tu berapa kosnya, klip video berapa kosnya, sekitar 3,000 hingga ke 10,000 dan lebih lagi sebenarnya untuk kos buat lagu saja, belum lagi klip video. Tapi itulah kadang-kadang isu bayaran, terutamanya artis nasyid ni lah. Kadang-kadang bila tengok bayaran tu, kalau artis biasa tu dia punya
level tu macam tak tahulah kan. Tapi kalau Hmm. Atin Nasyid ni dia sekadarnya sahaja. Mungkin sebagai Presiden Munsyid Malaysia sendiri dan juga sebagai karyawan seni USIM, ahli lembaga pengarah RTM juga. Mungkin ada komen pandangan Razin sendiri. Satu benda tu, value yang diletakkan oleh sama ada oleh kita sendiri ataupun orang yang memandang kita atau engage dengan kita ni, sebenarnya kita sendiri yang create value tu. Berapa orang letakkan nilai pada suatu perkara kan. Kita nasyid ni, dia ada dilema dia tersendiri. Saya yakin semua Hadapi kita perkara yang sama kan. di perkara yang sama. Siapa-siapa pun kita ingin melihat nasyid ni dipandang tinggi dari sudut value pada payment show ataupun value kepada talent-talent. Yes, kita kalau boleh nak setanding lah dengan orang lain. Tapi pada masa yang sama kita juga ada tanggungjawab sebagai pendakwah untuk kita engage dengan masyarakat terbanyak. Kita tahu kebanyakan penganjur-penganjur yang engage menjemput nasyid, artis nasyid untuk buat persembahan dalam program-program mereka. Contohnya sekolah, IPT ataupun surau, masjid dan sebagainya. Kita tahu mereka-mereka ini juga mempunyai kemampuan keuangan yang terbatas. Kita faham. Kekangan bajet Kekangan kan. keuangan terbatas. Jadi kita boleh tahu kita engage dengan satu organisasi A. Kita tahu dia setakat mana dia punya level of spending dia. Kita kena kawal lah benda ni, memang betul. Walaupun kita tahu sedemikian, kita kena ada dealing yang kena pandai deal lah, dealing yang baik supaya kita dilihat. Walaupun contoh, saya bagi contoh mudah, kita mungkin boleh turun satu program free. Contoh kita turun dalam satu program untuk meraihkan masyarakat orang asli di Hulu Kelantan sebagai contoh, di Gua Musang, sebagai salah satu berturun bersama dengan mungkin tim dakwah daripada satu-satu NGO. Percuma, tak ada masalah. Tapi kita kena turun secara dengan profesional, dengan cukup dengan peralatan, dengan marketing exercise dan sebagainya, branding dan sebagainya, menampakkan bahawa kita bekerja secara profesional. Profesionalisme penasyid itu sendiri dalam gerakan akan memperlihatkan nilai yang dibawa oleh penasyid. Apa yang nak saya katakan, bahawa yang lebih penting adalah selain daripada bayaran yang orang letak pada kita tu, berapa ribu pun, tapi kita sendiri sebagai penasyid, sebagai orang seni, kita harus memperlihatkan value kita yang tinggi di mata orang lain, dari segi gerak kerja, dari segi kualiti karya yang kita sampaikan, persembahan kita, cara kita berkomunikasi, bagaimana kita well prepared dalam menjalankan satu program dan sebagainya, satu persembahan. So, perkara-perkara ini akan dinilai oleh masyarakat, khalayak umum, meletakkan value kita tu di mana. Kita boleh tengok penasyid-penasyid kita yang bagus, bukan saja di ground tapi juga di media sosial, bagaimana mereka brandingkan, istilah dia, diri mereka. Intim, UNIC, Hafiz Hamidun, antara yang sangat berjaya membrandkan diri masing-masing di media sosial dan menyebabkan orang memandang tinggi, dan saya rasa value yang dipandang oleh masyarakat juga tinggi. Satu lagi dilema kita adalah, tadi kita cakap tentang dilema dia soal engagement kita dengan orang-orang begitu. Market kita tu begitu sifat dia. Kedua adalah, ramai di kalangan penasyid ni bukanlah profesional. Maksud saya bukan profesional dari segi gerak kerja, tapi bukan 100% istilah dia. Ramai di antara kita yang dia istilahnya adalah part-time penasyid. Part-time penasyid. Part-time penasyid. Maksudnya dia ada kerjaya lain. Macam Mestika sini pun, Khalil dia ada kerjaya dia. Saya pun ada kerjaya saya, tapi dia pada masa yang sama juga penasyid. Perkara ni juga agak membantutkan kita dari segi, ni salah satu finding ni menarik juga ni. Saya bercakap dengan Dr. Fitri Haris, dia buat kajian tentang nasyid dalam dia punya tajuk PhD dia, This is Nasyid tu, modul dia. Antara isu yang menyebabkan nasyid ni Malaysia ni ketika ini agak lambat untuk grow adalah kerana aktivis dia majoritinya adalah part-timer. Kan? Maksud kita ada kerjaya lain, cikgu ke, kita ada ni ke. Tapi boleh buat tajuk baru tu nanti. Kan? Bila part-timer ni kita tak fokus lah, bahasa mudah dia, kita tidak fokus pada kita punya kerjaya tu. So kita effort pada kerja itu pun kurang terbahagilah sebab kita part time kan, mungkin 50%. So ini antara benda yang boleh juga menyebabkan mungkin effort kita tu atau value yang kita cuba hantar kepada
masyarakat tu tak sekuat bagaimana orang yang betul-betul full time dalam aktiviti seni. 100%. Yes, itu berbeza lah. Tak ramai lah contoh yang mungkin kita boleh consider full time nasyid ni, mungkin Robani, mungkin Ijaz, mungkin Intim, UNIT, tak ramai. Kebanyakan yang lain ada kerjaya masing-masing, tidak 100% menumpukan pada aktiviti seni. Dan kita boleh tengok dengan jelas bagaimana pencapaian mereka yang fokus 100% penasyid, bagaimana pula langkah orang-orang yang part timer macam Mestika sebagai contoh. Kita ni bukan 100% pada seni. So langkah dia, bahasa mudah dia, langkah orang yang full time lagi jauh lah berbanding dengan langkah orang yang part time dia pendek. So ini kalau yang full time tu apa 10 langkah, yang part time ni mungkin baru 5 langkah. Yes, something like that lah. So menjejaskanlah value yang kita cuba hantar kepada masyarakat, kepada media, kepada stesen TV dan sebagainya. Tapi alhamdulillah secara umumnya penasyid-penasyid yang ada pada hari ini boleh dikatakan berjaya juga berada dalam satu kelompok yang dipandang tinggi juga oleh sama ada rakan-rakan media ataupun artis-artis lain. Bila mereka engage dengan artis-artis nasyid, kita tahu mereka menghormati kita juga dengan cara tersendiri. Cuma bagi kita sebagai penasyid, of course kita kena tingkatkan value kita dari segi ilmu kita, ilmu berkenaan seni, muzik dan sebagainya, ilmu kita tentang komunikasi, ilmu kita tentang bisnes. Show business pun satu perkara yang penting. Sebagai contoh, macam mana kejayaan Raihan di awal kemunculan mereka adalah mereka dibantu oleh support system yang cukup, tim media, PR, tim production yang cukup lengkap. Dan kalau kita nak ke tahap itu, maka kita kena wujud ekosistem yang sama, barulah kita dapat satu impact yang lebih bagus dan value kita akan nampak lebih besar dan lebih tinggi lah di mata masyarakat dan juga di mata player-player industri seni yang lain. So ini antara benda yang kita hadapi hari ini. Pada masa yang sama, yes, kita tahu bukanlah kata-kata faktor dakwah tu menyebabkan kita terima rendah, tidak. Ada masanya kita rasa yes, tak apalah, value dia rendah sikit, tetapi we can reach madu'u kita, orang yang kita nak sampaikan mesej-mesej baik. Pun ada juga perkara yang menyebabkan kita hati tu senang lah sikit kan. Kita agak longgar dari sudut itu sebab masa mudah dia kita tak pegang harga sangat lah kan. Contohnya tak pegang harga sangat. Contohnya artis nasyid, katakanlah Mestika, kita sebenarnya kalau ikut kita kata kita letak 8,000 ataupun 10,000. Tapi kita tahu bila satu masjid jemput kita kata dia orang takkan dapat bayar dengan 10,000. Kalau kita nak ke situ dengan harga 10,000, memang kita tak akan sampai ke situ. Kadang-kadang keinginan untuk kita sampai tu lebih tinggi daripada kita nak duit tu. Faham tak? So kita rasa tak apalah, we loosen up, terima dengan bajet sekian-sekian banyak yang dia terima dan kita perform. Namun lama kelamaan kalau perkara tu tidak dikawal dengan baik, maka value tu akan makin lama makin hilang. Betul. Apapun sebenarnya diri penasyid tu sendiri perlu menaikkan value dia, meningkatkan dari segi kualiti lagu, cara persembahan, cara pembawaan diri, macam Razin bagi tahu tadi, komunikasi juga. Sebenarnya semua tu diperhatikan di media sosial juga. Itu sebenarnya salah satu cara untuk menaikkan value. Harga mahal ke tak mahal ke, jadi sebenarnya diri sendiri tu dulu kena nampak mahal dulu. Betul. Itulah itu je kata dilema tadi. Maksudnya kita memang nak nampak mahal, tapi pada masa sama kita tak mahu dilihat sombong juga. Image kita sebagai penasyid lah, pendakwah penasyid, sebagai dai juga pada masa yang sama. So kita ada dua topi, dua peranan yang berbeza. Yang bila cakap tentang nasyid showbiz, maksudnya business ni perlukan value yang tinggi dan sebagainya, keuntungan dan sebagainya. Namun pada masa sama sebagai seorang dai, kita ada perkara yang kita boleh kompromi. Cuma sejauh mana kita kompromi dan bagaimana cara untuk kita kompromi itu akan mempengaruhi value yang kita cuba pertahankan. Saya setuju bahawa macam Rizal sebut tadi, kita kena tunjukkan value kita tinggi. Orang bayar rendah tak apa, tapi value kita tinggi. Kita ada manager, kita ada engage dengan kita dengan professional, bukan sahaja sekadar WhatsApp, tapi kena proper email, ada surat dan sebagainya. Company yang manage, benda tu kena ada. Ya, kita boleh negotiate, tapi kita professional. Ini cara dia, ini ada quotationnya, ada syarat-syaratnya dalam tu. Bukan sekadar
Mulut, Boleh maknanya lah bukan shoot sekadar apa. cakap mulut. Heeh. Mulut tak. Dan itu kita tak cerita lagi pasal pakaian, pasal Heeh, penampilan, betul. skill komunikasi. Semua tu Mm-mm. memainkan peranan untuk orang meletakkan value kita setakat mana. Betul tu. Dan apa yang paling penting sebenarnya, semua tu kita cuba praktikkan lah. Walaupun salah satu daripada bab untuk menaikkan value tu, tapi terus berusaha untuk nampak mahal orang kata kan. Okey, mungkin lepas Ya, ni betul. kita nak cerita pula, Mestika ni mungkin lepas ni ada plan konsert ke, mungkin nak buat apa, mini showcase ke bersama dengan peminat InsyaAllah. lepas ni, manalah tahu kan. Sebab sekarang ni katanya dah ada perniagaan sendiri Razin, dan dia mungkin boleh Ya. dapat daripada perniagaan sendiri, bolehlah menyumbang dalam apa-apa sahaja event yang berkaitan dengan Mestika kan. Okey, lepas ni kita nak cerita tentang perniagaan InsyaAllah. Lady Couture. Okey, kita nak rehat kejap. Okey, kembali lepas ni bersama saya Rizal Ismail dan Razim Mestika. Masih banyak lagi kita nak kongsikan menarik untuk anda di Jom Santai Malam. Kembali bersama saya Rizal Ismail dan Razin Mestika. Kita dah tengok video tadi. Apa agaknya sebenarnya sekarang ni diusahakan, Razin? Boleh cerita sikit tak tentang perniagaannya tu? Ramai yang kenal saya tentang event management. Sebelum ni Nasheed.com dan sebagainya. Yes, betul. Mm-hmm. Itu diteruskan juga dengan melalui Mestika Media Production yang masih Mm-hmm. berjalan macam biasa. Pada masa yang sama yang ramai tak tahu yang Rizal cuba highlight ni hari pada malam ni adalah bagaimana saya sebenarnya terlibat juga dengan perniagaan tudung fashion muslimah. Sebenarnya dah lama, sejak brand Malady Couture ni telah ditubuhkan sejak 2009. Dah hampir 12 tahun. Lama dah. Cuma dia adalah proses branding dan sebagainya. Dan Mm-hmm. Alhamdulillah kami sekarang berpusat di mana pun alam. Kita ada butik fizikal, kita ada team yang menguruskan online dan sebagainya. Dan fokus kita adalah untuk, of course, macam juga tadi, kalau kita kata tadi nasyid tu dia ada elemen dakwah dia ada hiburannya di situ. Begitu juga dalam industri fashion ni. Maksudnya kita bantu wanita menutup aurat dengan sempurna. Tapi pada masa sama tetap mereka boleh bergaya. So itu dia punya penglibatan saya di situlah. Dan bila isteri lah, maksudnya isteri saya lebih awal terlibat, saya ni kemudian lah join this business. Dan Alhamdulillah menarik juga, walaupun saya dia lelaki kan, bila kita terlibat dalam industri tudung, Dunia fashion pula ya. Fashion ni pun ada unsur-unsur seninya sendiri kan. Dia sama juga lebih kurang dengan nasyid, dengan showbiz. So ada elemen marketingnya, ada elemen brandingnya, ada elemen productionnya. Of course semua production ni berbeza lah. Kalau production lagu di studio, ni production tudung di kilang, di tailor So itu bezanya. Cuma Alhamdulillah bermula asal daripada rumah. Sekarang ni kita ada premis 2 tingkat, ada butik, ada pejabat dengan tim kaki tangan yang cukup untuk mengendalikan offline dan online bisnes kita. Yang mana Malady Couture ni memang fokus kita pada tudung sahaja setakat ini. Selain daripada website, didapati juga di Shopee, Lazada dan sebagainya. Dan Alhamdulillah sambutan yang diberikan cukup baik. Kita punya peminat. Dan hari ini pun kita ada sebenarnya payday sale. Biasalah hujung bulan ni kalau fashion. Betul. Ada tengah dapat gaji kan. Ada payday sale akan berakhir pada pukul 6 petang esok. Dan kita juga engage. Okay, ini cara kita letak value juga Ini sebenarnya sama Kita melantik Sri Sarah Liana sebagai kita punya face off Malady Couture. Wajah hadapan lah Malady Couture. Lebih setahun saya rasa. Sarah bersama dengan kita, Puteri Sarah, isteri kepada Samsul Yusof lah, director kita. Alhamdulillah sambutan diberikan cukup baik sehingga hari ini dan mengharapkan we are growing day by day dan kita perlukan support dan doa daripada semua orang. Dan sebenarnya tudung kita ni pun tidak saja dipasarkan di Malaysia, malah ada juga di luar negara ke seluruh dunia. Sebab mungkin sebab website kita pun dalam bahasa Inggeris. Kita dapat respon yang banyak juga bukan saja daripada Asia Tenggara. Of course pelanggan kita di Singapura ada, Indonesia ada, tapi di Europe pun pernah kita macam minggu lepas kita pernah hantar ke Norway,
Sebelum tu kita pernah hantar ke Alhamdulillah. France, Canada. So alhamdulillah cukup baik, dan kita Menggalakkan. doakan kami dapat keep up the momentum dan menjadi lebih baik selepas ini. Amin, mudah-mudahan insya-Allah. Amin. Pastinya ramai bila dah tengok kat dalam Instagram tu kan, Ya. My Lady Couture tu, mungkin ada yang berminat nak jadi agent ke, nak jadi dropship kan, sebab ada online juga kan. Online pun Yes, betul. ada, Memang kita offline pun ada. Macam mana cara ni tu? senang saja pergi kat website kami tu, semua ada kat situ. Website kita www.maladycouture, MALADY couture, COUTURE.com.my. Kat situ ada page untuk daftar sebagai dropship agent, ataupun nak daftar sebagai agent yang pegang barang pun boleh, istilah dia. Depend kepada keperluan anda, kesesuaian anda. InsyaAllah kita sama-sama bantu untuk jadikan anda sebahagian daripada usahawan yang boleh berjaya menjana pendapatan bersama dengan jenama My Lady Couture. Alhamdulillah kita dah ada stokis distributor di Singapura. Kita ada sedang set up distributor di Brunei, dan insyaAllah lepas ni kita akan meluaskan lagi lah capaian distribution channel kita di negara-negara lain juga, insyaAllah. Ya, okey. Jadi kepada anda yang nak dapatkan produk ke, nak jadi ejen ke, nak jadi dropship ke, boleh hubungi nombor di bawah tu 0113944456 ataupun boleh layari www.maladycouture.com.my. Jadi boleh dapatkan maklumat semuanya kat sana. InsyaAllah pastinya dapat membantu anda yang nak berniaga pun boleh berniaga, yang dapatkan produknya pun boleh dapatkan. Okey, Riza, saya satu benda saya nak highlight. Sebenarnya sistem dropship boleh, kita ni, silakan. kita mulakan masa PKP tau. Kan? Ketika PKP itu ramai orang yang sama ada diberhentikan kerja. Dibuang kerja. Di situlah kami mula set up sistem dropship ni. Sebelum tu tidak, kami direct kepada retail sebagai pembeli dengan customer. Tapi bila kita tengok situasi begitu, jom kita buka peluang kepada orang ramai di luar sana, especially ada yang di rumah, ada yang macam-macam latar belakang mereka. Sampai hari ini mereka berjaya, ada setengahnya memang jadi pendapatan tetap so dia dapat pendapatan sama macam dia jadi ejen tu, dapat pendapatan yang sama sebagai dropship berniaga dari rumah. So kami memang sangat berjaya lah. Ya, alhamdulillah kami rasa bersyukur lah bila maksudnya kita dapat objektif kita untuk membantu sebahagian mereka-mereka yang terkesan dengan COVID-19 ketika itu, berjaya lah. Alhamdulillah sampai hari ini pun mereka masih aktif. Mereka malah berjaya pula rekrut tim mereka sendiri di bawah mereka untuk sama-sama menjana pendapatan melalui jenama My Lady Couture. Alhamdulillah, syukur. Okey, dan pasti yang berminat boleh sahaja layari www.maladycouture.com.my. Okey, maklumatnya di sana. Okey, kita nak cerita pula lepas ni berkaitan dengan konsert sekarang ni, Razin Mystica. Kita tengok konsert nasyid legenda, kemudian konsert garis masa Raihan, kemudian konsert UNIC bakal berlangsung tak lama lagi. Okay, mungkin lepas ni ada kata-kata semangat ataupun support daripada Presiden Munsyid Malaysia. Kita nak rehat kejap. Terima kasih kepada anda yang tonton channel YouTube Rizal Ismail Official. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe to channel Rizal Ismail. Kembali lepas ni di Jom Santai Malam. 29 October 2022, 26 November 2022, 8 OK October 2022. Masih lagi bersama saya Rizal Ismail dalam Jom Santai Malam. Bersama dengan kita Razin Mystica, Presiden Munsyid Malaysia. Okey, konsert dah semakin meriah, semakin hampir ni kehangatan dia. Saya pun tak sabar sebenarnya, dah tiket sudah beli dah. Okey, kita nak dengar juga mungkin ada kata-kata semangat atau pastinya support je lah daripada Presiden Munsyid Malaysia sendiri, Muhammad Razin Mystica. Silakan. Alhamdulillah, selepas pandemik ni kita tengok banyak konsert-konsert diadakan dan sambutan yang diterima baik juga. Kita ada UNIC dulu 8 hari bulan 8 hari bulan Oktober. Kemudian kita ada konsert nasyid legenda pada 29 Oktober. Kemudian diteruskan dengan konsert garis masa Raihan 26 November. Dan kalau kita tengok dari segi trend pembelian tiket dan sebagainya, contohnya UNIC memang cepat habisnya dalam masa yang singkat saja. Terpaksa pula buka untuk online streaming. Saya tak pasti masih buka ke tak streaming. Katanya dalam masa seminggu seminggu diorang sold out ni. Dalam lebih kurang seminggu saja sold out. Tadi saya tanya wakil daripada E3 Records. Mereka sebut konsert nasyid legenda pun dah 80% terjual. So ini satu indikator yang sangat baik bahawa nasyid masih mempunyai peminat yang kuat, yang masih menghargai dan sanggup
willing to spend untuk Betul. menikmati karya-karya nasyid yang diminati mereka. Dan kita mengharapkan agar sajian yang bakal dihidangkan kepada para peminat nanti di konsert-konsert tersebut juga dapat memenuhi ekspektasi peminat lah kan. Peminat yang mungkin dah lama tak tengok konsert nasyid dan sebagainya. Dan Betul. saya yakin sebab mereka-mereka ni adalah artis-artis yang ada experience, ada pengalaman yang luas dalam membuat persembahan ataupun even menganjurkan konsert-konsert nasyid sebelum ini. So kita memang di Munsyid Malaysia kita menyokong penuh penganjuran dan even kita sebenarnya membantu dari segi pengwar-warkan maklumat-maklumat tentang konsert-konsert ini. Kita mengharapkan peminat-peminat nasyid di luar sana, di mana saja anda berada, sokonglah penganjuran konsert-konsert ini. Siapa yang dapat datang, belilah tiket, ajaklah kawan-kawan yang lain, ibu bapa ke keluarga ke untuk datang bersama-sama menikmati persembahan nasyid yang berkualiti. Dan pada masa yang sama, jangan lupa sebarkan bila anda sampai di sana nanti. Jangan tengok saja, tengoklah kan. Tapi gambar-gambar, video-video yang mungkin anda ambil, kongsikan, share banyak-banyak. Share banyak-banyak di media sosial, share banyak-banyak di TikTok dan sebagainya, supaya kemeriahan nasyid tu dapat dirasai juga oleh mereka-mereka yang mungkin tidak dapat sampai ke acara-acara ini. Dan saya harapkan selepas ini lebih banyak lagi event-event yang berteraskan nasyid dapat dianjurkan. Dan saya nak merakamkan terima kasih juga kepada pihak Kementerian Komunikasi sebagai contoh yang menyediakan dana kandungan digital. Begitu juga dengan ada penganjur-penganjur ataupun penaja-penaja yang turut sama terlibat dalam konsert-konsert ini. Kumpulan klinik Mega Zahran konsert di UNIC dan ramai lagi lah Munif Hijaz, Unit Business Empire, macam-macam yang terlibat dalam penganjuran ataupun menaja program-program ini. Begitu juga seperti MBBJ yang turut bersama-sama menjayakan konsert nasyid legenda, dan saya rasa ramai lagi yang terlibat. Saya mengharapkan badan-badan korporat turut sama menyokong penganjuran ataupun menaja konsert-konsert nasyid, especially kerana nasyid ni satu perkara yang kita kata ia bukanlah hiburan kosong. Ia hiburan yang mendidik, hiburan yang boleh memberi manfaat kepada mereka yang menonton. Jadi saya mengharapkan badan-badan korporat di luar sana, ahli-ahli perniagaan ataupun sesiapa saja orang perseorangan dapat bersama-sama dengan kami memperjuangkan irama nasyid ini. Apatah lagi Malaysia adalah dianggap sebagai the home of contemporary nasyid, rumah pada tempat di mana nasyid contemporary itu bermula melalui Raihan, Roban dan sebagainya satu ketika dahulu. Jadi kita harus jaga kelebihan yang ada pada negara kita ini, pada industri nasyid kita. Sama-sama kita sokong. InsyaAllah selepas ini kita akan bawa nasyid ini lebih jauh, bukan saja di Malaysia tapi sebagaimana abang-abang kita Raihan, Robani, Hijaz dan sebagainya pernah bawa nasyid kita sampai ke luar negara, ke seluruh dunia. Begitu juga kita harapkan generasi baru selepas ini, bukan mesti Kapten Team saja, mungkin selepas ni adik-adik kita yang bakal muncul ni pun dapat bawa nasyid kita ni hingga ke seluruh dunia. Itu harapan kita. Cuma perkara ini, impian kita ini tak akan dapat dilakukan oleh kami saja aktivis. Kita perlukan sokongan daripada orang lain juga, pihak-pihak lain di luar sana, agensi kerajaan, badan-badan korporat, orang perseorangan. Mulakan paling tidak pada peminat nasyid, mulakan dengan hanya stream lah lagu-lagu nasyid di YouTube. Kan? YouTube. Itu pun salah satu bentuk sokongan yang paling mudah saya kira. Dan berceritalah tentang nasyid. Gunalah hashtag nasyid itu dalam posting-posting anda. Dan semoga dengan itu irama nasyid ini akan terus kekal diingati, relevan dan sentiasa dapat menyajikan hiburan yang mendidik kepada masyarakat seluruhnya. Betul tu, dan itulah yang kita harapkan sebenarnya. Nasyid ni bukan sekadar hiburan semata-mata, tapi dia hiburan yang bermakna, yang memberikan manfaat bukan sahaja di dunia tapi di akhirat juga. Amin. Memberi saham pada orang yang menyampaikan dan juga orang yang mendengar, dan orang mendengar tu disampaikan pada orang lain pula. Benda tu kita kongsi-kongsi, bukan saham kat dunia je tapi saham di akhirat juga. Amin. Mudah-mudahan insyaAllah, mudah-mudahan semuanya dapat manfaat dan semua konsert-konsert yang bakal berlangsung nanti semuanya berjalan dengan lancar. Okey, mungkin di hujung ni sikit kita nak minta Presiden Malaysia yang menjawab jawatan sekarang ni,
Mungkin nak bagi sedikit nasihat ataupun kata-kata semangat kepada penasyid-penasyid yang baru ni, berkaitan, kita kaitkan sikitlah dengan kita punya topik kita ni, murahnya payment show nasyid ni. Belajarlah hargai karya seni. Mungkin kadang-kadang bila yang baru-baru ni, contohlah dapat show pertama kan, tiba-tiba dengan lagu keluar dah meletup-letup ni. Tiba-tiba orang jemput show dengan bayaran yang ciput je kan. Mungkin ada kata-kata lah nak berikan pada mereka ni kan, supaya terus istiqomah. Yang paling penting, kita sendiri bukan saja meletakkan value dari sudut wang ringgit tu, tapi biar kita ni dilihat ataupun dipandang tinggi dari sudut nilainya melalui profesionalisme kita, melalui kepribadian kita, ilmu. Apabila kita dapat mampu deliver satu perkara yang dilihat mempunyai nilai yang tinggi, maka insya-Allah value tu orang akan nampak dan dapat. Soal payment tu pun akan datang dengan sendiri. Sampai satu tahap mungkin image kita, branding kita kuat, orang akan tengok, takkan aku nak bayar dia 2,000 contoh. Sampai tahap tu. Bagaimana kita nak dapat tahap macam tu? Ilmu lah. Ilmu paling penting sebenarnya. Kita kena ada ilmu. Ilmu macam-macam ilmu lah. Ilmu dari segi, of course yang penting ilmu nyanyian, ilmu yang production tu of course lah, sebab kita sebagai penyanyi yang tu yang orang nilai dulu. Kalau tak sedap nyanyi, orang tak panggil lah. Sebagaimana macam mana handsome kita, macam mana hebat pun kita bercakap, tapi menyanyi tak sedap, tak guna memang. Memang tak, orang tak panggil juga kan. So first, pastikan karya kita yang kita hasilkan berkualiti tinggi, sedap, menempati selera peminat, dapat airplay radio yang bagus. Perkara kedua, soal diri kita, penampilan kita, komunikasi kita, pengurusan kerjaya kita juga harus dilihat, di set up secara profesional. Dan daripada situ insya-Allah orang akan melihat kita mahal dari segi value kita, dan insya-Allah dengan itu juga sudut payment bayaran untuk persembahan sebagainya akan datang dengan sendiri. Bila orang tengok kita mahal, orang pun akan dah tahu dah nak letak harga berapa kan, insya-Allah. Macam kita kata ni lah, Datuk Siti. Kita nak bayar dia 2,000 contohlah kan. Orang dah tahu dah. Soalan begitulah, walaupun saya kata contoh Datuk Siti tu macam ekstrim lah, tapi nak katanya biar sampai tahap itu melalui ilmu tadilah. Pada masa yang sama, yes, mungkin ada orang yang macam saya cakap tadi, bila kita sebut tentang nasyid dan dakwah, pada masa yang sama mungkin ada ketikanya juga kita boleh kompromi dari sudut harga untuk mereka-mereka yang kita tahu mereka tak mampu, tapi kita nak karya kita sampai kepada kelompok-kelompok ini. Tak ada masalah untuk kita orang kata sebagai salah satu sumbangan kita kepada kelompok-kelompok ini, tidak ada masalah, insya-Allah. Mudah-mudahan usaha yang dilakukan oleh munsyid-munsyid Malaysia ni, walaupun sedikit dengan hasil karyanya tu, terus dihargai walau dengan apa cara sekalipun. Penghargaan tu bukan sekadar pada bayaran, tapi nilai dalam diri penasyid tu sendiri dan hasil-hasil karya yang berkualiti yang dihasilkan tu. Pastinya bila orang tengok tu, orang nampak lah, dah tahu dah macam ni. Kalau tengok kualiti macam ni, kita dah tahu dah boleh agak dah, takkanlah nak bagi banyak ni apa kan. Dia punya mindset, pandangan orang ramai tu dah nampak positif, insya-Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Pada masa yang sama, saya mengharapkan juga para penganjur-penganjur acara-acara nasyid, acara-acara Islamik, kita kena ingat satu benda. Bila kita nak satu hasil yang terbaik, yang memuaskan hati, mengembirakan hati semua orang, maka kita perlu ada investment. Maksudnya memang kita tak nak atau tidak, kita perlu berbelanja. Sebagai contoh, bila kita nak buat satu konsert nasyid, kita tak bolehlah kita pakai speaker yang tak cukup, mic yang tidak cukup, ataupun lampu pun tak ada. So kita kena faham itu, konsep tu kita kena faham. Kalau kita nak satu yang terbaik, maka usaha dia, investment juga kena terbaik. Dia tak akan jadi kita usaha sikit, kita invest sikit, tapi nak impak yang gempak, ni tak akan jadi macam tu. Tak jadilah. So, kita kena faham tu. Kan, kalau kita buat kuih pun, kalau ingredient dia tak cukup, maka tak sedap lah kan. Betul. Satu masakan tu, satu kek dan sebagainya. So itu kita kena faham. Jangan ada mentaliti bahawa alah tak payah kita spend sikit je pun okey dah. No, bila kita spend sikit, of course dia punya output dia punya hasil dia pun tidak akan kita puas hatilah. Kita seperti mana apa yang disediakan lah. Yes, hasilnya tu yes, betul. You have to invest
untuk satu konsert tu berjaya, untuk satu program tu berjaya, you have to invest. Macam mana you nak cari investment tu, sumbernya tu, itu isu yang lain. Tapi nak katanya, you have to willing to invest untuk memastikan satu konsert, satu acara tu sejajar hasilnya dengan apa yang kita nak, yang kita mahukan. Sebab Allah itu adil, kita kena ingat. Allah tu maha adil. Betul. Kalau Macam kita sedekah lah kan. macam itulah. InsyaAllah. Apa yang kita usahakan tu yang terbaik, maknanya hasilnya pastilah insya-Allah yang terbaik. Kalau dengan cara yang betul, dengan kita berurusan dengan orang yang betul-betul profesional dalam bidang yang tertentu untuk kita capai sesuatu tu lah. Okey, alhamdulillah. Rasanya macam baru je kita bercakap-cakap, tapi sebenarnya dah sejam dah orang sini. Allahu Akbar. Okey, alhamdulillah dapat kita bersama-sama di Jom Santai Malam bersama dengan Presiden Munsyid Malaysia, Tuan Muhammad Razin bin Cik Mut. Alhamdulillah dapat kita bercakap macam-macam perkara tadi. Semuanya yang kita rancang tu mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Konsert Mestika sendiri kita doakan mudah-mudahan terus berjaya, maju jaya dalam apa sahaja yang diceburi. Dan sebagai Presiden Munsyid Malaysia, teruskan dengan perkhidmatan yang sangat kita hormati. Banyak perubahan yang kita nampak sebenarnya dalam Munsyid Malaysia itu sendiri. Berkat sokongan kawan-kawan ni, semua kerja berjemaah, bukan saya seorang. Betul. Banyak sokongan daripada kawan-kawan, yang itu yang kita boleh realisasikan banyak benda. Anam antara kerjaan kita yang terbesar, dan insya-Allah tahun depan kita akan anjurkan sekali lagi Anam. Saya ada buat perbincangan itu juga dengan beberapa kawan-kawan di kementerian. InsyaAllah kita akan naikkan semula proposal untuk penganjuran Anam yang kedua pada tahun depan, insya-Allah. Amin. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan segala yang kita impikan tu semuanya tercapai, dapat bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Muhammad Razin Cik Mut daripada Kumpulan Mestika, Presiden Munsyid Malaysia, Ahli Lembaga Pengarah RPM, Karyawan Seni USIM, Executive Director Malady Couture. Betul ke? Okey, apapun kita harapkan apa yang kita kongsikan malam ni, walaupun secara santai, tapi pastinya manfaat tu dapat kita kongsikan bersama. Dan banyak sebenarnya ilmu yang kita dapat berkaitan dengan nasyid, dengan perniagaan juga ya, daripada Razin Mestika. InsyaAllah bertemu di lain masa. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Amin. Sedikit kata-kata akhir. Terima kasih pada Rizal atas peluang untuk bersama pada Jom Santai Malam ni, dan saya harapkan program ni akan terus kekal dan dapat sokongan semua pihak, dan banyak-banyak topik lagi kita boleh kupas dan sebagainya untuk kebaikan semua. Dan semoga nasyid, penggiat nasyid dan peminat nasyid, irama nasyid itu sendiri dapat terus subur di Malaysia dan beri manfaat kepada semua yang menikmatinya di mana sahaja anda berada. Di mana sahaja anda berada. Dan terima kasih kepada anda yang tonton channel YouTube Rizal Ismail Official. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe YouTube channel Rizal Ismail. InsyaAllah jumpa di lain pertemuan bersama saya Rizal Ismail untuk Jom Santai Malam. Dan pastinya dengan perkongsian yang lebih menarik, topik yang lebih menarik untuk kita sajikan dengan anda. Siapa tamunya? Nantikan akan datang bersama saya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi. Jom datang ke konsert Garis Masa Raihan 26 November nanti di Stadium Malawati Shah Alam. Dapatkan tiket anda di tickettoyou.com.my. Kita harap semoga konsert ini berjalan lancar dan semua yang di luar sana dapat membeli tiket dengan segera. Harapannya agar sold out dan juga boleh juga menonton secara online juga nanti, insya-Allah. Kita nak beritahu tiket dah habis. Tiket untuk konsert fizikal habis sudah. Jangan sedih. Jangan risau. Setiap masalah ada penyelesaiannya. Anda boleh tonton konsert ini secara online pada 9 Oktober 2022.